Alhamdulillahilladzi anzal kitab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Tengah hari ini Allah pilih kita, dan kita syukur sangat kerana Allah pilih kita untuk kita dapat buat baik. Seseorang yang dapat buat baik kerana Allah sayang kat dia. Nabi kata tanda Allah sayang kat kita apabila kita ini Allah mudahkan untuk buat baik. Itu tanda Allah sayang. Dan hargai dan syukurilah kasih sayang Allah Ta'ala. Kita ni tak boleh buat apa-apa. Jadi yang kita boleh buat apa-apa ni kerana Allah izinkan kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam azan, sekalipun kita dah ada dalam masjid, contohnya hari Jumaat lah. Hari Jumaat kita sampai awal biasanya daripada waktu biasa, Lalu bila masuk waktu, kita dah duduk dalam saf 20 minit, 16 minit dah. Maka ketika mana masuk waktu, muazzin akan melaungkan azan sampai kepada hayya 'alas salah, yakni marilah kita sembahyang. Semua kita diajak oleh Nabi jawab la haula wala quwwata illa billah. Sama ada nak sambung al-aliyul azim pun boleh, tak sambung pun boleh. Jadi Nabi menjawab, Nabi ajak kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya, tak ada kederat kuasa melainkan Allah Ta'ala. Kenapa kita jawab macam tu? Sedangkan kita dah ada dalam masjid dah duduk dalam saf. Kenapa kita jawab tidak ada upaya, tidak ada kuasa? Sebab nak bagi tahu kat hang, nak bagi tahu pada kita semua, kita takkan boleh buat semayang tu kalau Allah tak izin kita semayang. Itu dalam keadaan dah duduk dalam semayang dah, duduk dalam saf, duduk dalam masjid dah. Yang paling hampir lah ni kan pula benda-benda lain yang jauh daripada jangkauan kita. Rumah kita jauh lagi, pukul 6 jauh lagi, pukul 7 malam jauh lagi. Sedangkan kita dah duduk dalam saf, duduk dalam masjid. Bila diajak semayang, kita kata tak ada upaya, tak ada kederat, tak ada kuasa, melainkan bila kamu izin. Jadi bermakna lemahnya kita sampai teratur. Kita tidak ada jaminan bahawa kita boleh melakukan sebarang perkara kalau Allah tak izin kita. Maka sebab tu alhamdulillah setiap kali kita boleh buat baik, syukurlah banyak-banyak. Kerana syukur itu kan nanti Allah akan tambah lagi kebaikan kita. Baik, hari ini insya-Allah kita akan memperkukuhkan keyakinan kita terhadap mukjizat Al-Quran. Saya sebut daripada siri yang lepas bahawa Al-Quran ini cuba untuk ditimbulkan keraguan oleh musuh Allah dengan mengatakan apa yang ada pada tangan kita ini, Mushaf Utsmani ini, sebenarnya bukan wahyu yang sebenarnya, bukan Quran yang sebenarnya. Kerana alasannya yang pertama, dia tidak disusun berdasarkan turun ayat. Kalau kita tengok dalam Mushaf Utsmani, surah yang pertama ialah suratul Al-Fatihah, kita tengok. Kemudian diikuti Nas, Falaq, Ikhlas dan seterusnya. Jadi dituduh, sedangkan ayat yang pertama turun, surah yang pertama turun adalah Iqra. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah ciptaan manusia, bukan asli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jawab juga pada bulan lepas bahawa mereka sendiri membuat kajian.
Kalau dah turun itu menurut susunan ini menurut pandangan manusia, nescaya tidak akan ada connecting antara satu ayat dengan ayat, dan tidak akan ada connecting antara satu surah dengan surah. Kalau sifatnya begitu. Kalau kita ambil buku novel, nak kita atok ikut chapter kita. Chapter 20 masuk jadi 6, 6 jadi 1, jadi kita takkan faham cerita tu. Tapi ternyata Al-Quran ini, kalau betul dia disusun oleh manusia, disusun oleh Muhammad, maka connecting tu akan lari, balance akan lari. Hari ini kita nak tengok betulkah hujahan itu. Sedangkan kalau kita tengok secara umumnya, maka setiap ayat dengan ayat akan berkait, dan surah dengan surah yang lain juga ada kaitannya. Mari kita tengok hari ini. Kita buka muka surat 1122, iaitu dengan surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Mari kita tengok. Betul kan ni? Hak duk atok ni tak betul bercelaru. Ayat dengan ayat, surah dengan surah ni, betul kan? Ini membina keyakinan dan nak jawab juga persoalan musuh-musuh Allah Ta'ala. Sebab musuh-musuh Allah Ta'ala ni, dia tahu dah, kita kalau kita nak lawan orang Islam Quran, nak lawan Quran, kena pakai hujah Quran. 1122. Bukan 122, 1100. Jawa panggil 1122. 2122. 2122. Jumpa kat dah. Tengok. Sebab hari ni dia ada kaitan. Macam contohnya, ada baru, tidaklah baru, tapi yang terbaru ni diulang benda yang lama. Baru ni seminar antarabangsa, dia sebut tu seminar antarabangsa tentang Islam. Sebelum ni pun buat dah. Sebelum ni buat ni sebagai kesinambungan seminar tu lah. Jadi dalam seminar itu akhirnya diputuskan bahawa kenapa kita mesti beria-ria sangat nak melaksanakan syariat Allah, sedangkan perkara yang membabitkan hukuman rejam, rotan, potong tangan itu hanya 0,001% daripada Quran. Kenapa kita beria nak buat? Akan dia timbul hujah tu. Buat seminar hujung-hujung, akhirnya konklusinya apa dia? Jangan buat. Tak payah buat. Sebabnya ayat ni sikit sangat. Dia guna Quran juga. Maka kita yang tidak ada basic ni, akhirnya terima penghujahan ini. Sebenarnya senang saja nak jawab hujah bengong ni. Nak buat international convention apa benda asalnya satu, nak menimbulkan kekeliruan. Nak panggil jemputan pun, orang panggil pemikir Islam luar yang kita sendiri pun tak kenal siapa benda ni. Siapa orang ni yang sebut pemikir Islam. Pakai berbeza sikit, cakap orang putih sikit, orang Melayu kan tak boleh gitu kan. Dia cakap orang putih sikit mulalah. Yalah, bahasa bukan tak penting bahasa tu, tapi nak ceritanya orang panggil mentaliti masyarakat tu. Kalau cakap Melayu macam ni, cakap Kedah tak standard langsung tak. Duk mari cakap orang putih bra baru rasa kagum sikit Islam tu Padahal haprak juga tuan-tuan sekalian. Boleh jadi konklusi satu convention antarabangsa tentang Islam mengkonklusikan bahawa tak perlu kita beria-ria sangat untuk nak melaksanakan syariat Tuhan, sedangkan ianya hanya 0,001% misalnya. Banyak tak seminar, tak panggil Ustaz Qardawi nak jawab benda ni. Ustaz Kamal Al-Qardawi pun boleh jawab. Apa masalah dia? Kalau itu hujahnya, tak payah kita beria nak buat syariat kerana hanya 0,0%. Buat apa kita semayang? Berapa ayat cerita dalam semayang Quran? Sama juga 0,001% cerita semayang. Kenapa semayang tu hari-hari ni buat benda? Berapa patah je ayat tuan-tuan yang cerita bab semayang? Tak banyak. Pertama, perintah semayang. Aqimus solah, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, wala taqum solah wa antum sukara. Jangan kamu semayang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Dua, aqimus solah wa atauz zakah. Buat semayang, buat zakat. 3 ayat. 6,226 ayat. Setengah pendapat kata 6,666 ayat.
Baru 4-5 ayat cerita semayang. Semayang buat apa? Buat apa semayang? Kalau hujahannya berdasarkan kepada, baik, saya nak sebut ni kemukjizatan Quran. Saya tulis Apa nampak tak? Nampak tak? Ustaz Kamal Al-Kirdawi. Sekolah saya tu kat Kerdau kan. Orang tahu itu hidup Kordowi. Al-Kirdawi itu sekolah saya. Jadi Ustaz Kamal Al-Kirdawi. Jadi tak saya panggil itu Kordowi. Al-Kirdawi di luar. Mari nak lihat sini. Tahu tak? Kita guna sini ya. Dia tulis tak ni. Kalau apa tak nampak ni, Ramli kata kena rumah. Lepas ni memang saya akan terus guna whiteboard sebab kita nak ada, jadi tak nampak tu boleh kecilkan supaya nampak. Baik. Macam mana? Dah ada sini. So ambil. Oh, dua-dua sana. Patut dua-dua sini. Baik. Baik. Ayat ni kita biasa dengar. Kita biasa dengar. Udkhulu fi silmi kafah. Biasa dengar ayat ni kan? Allah Ta'ala kata udkhulu ini adalah daripada perkataan dakhala. Dakhala. Ya, yakni masuk masuk. Bila sebut udkhulu, masuklah kamu. Kamu ni dirujuk kepada siapa? Ganti nama pada siapa? Dirujuk kepada perkataan sebelumnya, iaitulah ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu semua dalam Islam semua sekali. Nampak ya? Dia guna kalimah masuk. Kenapa dia guna kalimah masuk? Supaya kita faham. Okey, apakah yang dinamakan masuk? Baik. Ni bendui pintu. Bendui pintu, tahu bendui pintu? Benda pintu ni benda hak tinggi di tengah-tengah pintu. Tu benda pintu. Lah rumah moden tak ada dah, dulu orang panggil tu langkah bendui tu. Lah tak ada bendui dah. Tak. Ni benda pintu. Saya letak bawah. Ni belah lain, ni belah lain. Saya pun letak sebelah kaki belah ni, sebelah kaki belah ni. Saya dinamakan masuk atau tak? Tak kan? Masuk mesti semua kan. Kalau masuk gini baru masuk kan. Dua-dua sebelah ni baru masuk kan. Kalau macam ni tak apa nak masuk. Tak berapa nak masuk baik. Ataupun saya masuk dah kaki dah, tapi badan saya masih duduk belah ni, juga tak nama masuk. Masuk ni maknanya keseluruhan tubuh saya berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, maka itu baru nama dia masuk. Jadi bila kita faham, nah, sebelah saya 50-50, kita tidak dinamakan masuk, walau sebahagian dah masuk. Sebab itulah hujah ini tak boleh pakai. 0.01 menyebabkan kita tak payah beria nak buat syariat. Tak betul. Sebab berdasarkan bila Allah Ta'ala kata keseluruhannya, iaitulah keseluruhan tubuh kita. Jari kita berapa peratus daripada tubuh?
Kepala kita berapa peratus daripada tubuh? Kaki kita berapa peratus daripada tubuh? Ha? Jadi bermakna tak payah panggil esok kalau kahwin nak jawab benda ni. Tak payah buat seminar antarabangsa, hanya nak mencari hujah yang haprak macam ni. Bukan kali pertama hujah ini digunakan untuk apa panggil? Menghilangkan rasa tak bersalahnya kita untuk tidak melaksanakan syariat Allah. Baik, ini kan Allah guna kalimah masuk supaya kita faham. Dia tak kata terima. Kenapa tak boleh terima? Wahai orang beriman, terimalah Islam. Kenapa tak sebut terima? Mana? Ini agak berat tuan-tuan ya. Tapi tak apalah kan. 9 tahun dah belajar ringan kan. Apa masalah berat sekali. Betul kan? Biar kita faham Quran tu apa benda sebenarnya. Pemilihan kalimah Quran. Sebab itu Quran ni tak boleh pasal-pasal. Itu sebab dia mari pada Allah. Sebab tu dia guna masuk. Kenapa dia tak kata terima? Sebab kalau terima, nampak tuan-tuan, terimalah pen ini. Tak ada tudung pun kita boleh pakai. Walaupun tudung duk lain, tapi ini kita terima juga. Sebab tu dia tak guna kalimah terima, dia guna kalimah masuk. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Baik, satu lagi. Ngaji macam tak sekolah kan? Tapi buku tak ada, kena banjir semua kan? Baik tuan-tuan. Baik, saya tulis lagi. Saya tulis besar-besar nah. Baik. Wala talbisul haqqa bil batil. Kalau kita baca dalam buku ni, dalam tafsir terjemahan Quran ya, maka dia kata jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang bukalah tuan-tuan sekalian. Surah Baqarah. Jadi dia sebut wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampurkan yang hak dengan yang batil. Persoalannya, campur dalam bahasa Arab bukan talbis. Talbis ni ambil daripada perkataan apa? Daripada perkataan labisa. Labisa ni pakai. Malabis pakaian. Labisa pakai. Sini ada kelas bahasa Arab ada? Oh, pada aku ni mama. Tak apalah, tak apa dah. Sikit-sikit kita memahami Al-Quran dan sudut perkataan dia. Sebab tu Al-Quran ini ajaib, dia panggil mukjizat. Ahli bahasa pun tak boleh lawan. Sebab tu Allah cabar. Al-Quran turun ketika mana manusia jahiliah masa itu mengagungkan bahasa. Nampak? Sebab itu di Kaabah, tu tiap-tiap tahun dia buat pertandingan syair, gurindam. Istilah Melayunya tu. Mana-mana yang menang, syair dia, gurindam dia, sajak dia, poem dia, poem ya, poem. Poem. Jadi sajak dia semua itu yang menang tu digantung di Kaabah. Itu satu anugerah yang hebat. Ketika manusia mengagungkan sastra ini, Al-Quran turun dengan sastra yang tak boleh dicabar. Nabi Musa hidup di zaman mengagungkan sihir. Betul? Hebat tu. Ahli sihir Firaun ada 111. Tuan-tuan. 111 kata orang Jawa. Ahli sihir Firaun ni mendapat kedudukan istimewa di zaman Firaun sebab dia agungkan sihir. Dia agungkan sihir. Ya, tuan-tuan sekalian, sihir ni hebat. Siapa boleh sihir, Firaun akan ambil jadi pembantu dia. Bagi gaji kau-kau punya. Ya? Bagi gaji kau-kau. Maka ketika itu mukjizat yang turun pada Musa dalam bentuk melawan sihir ini. Lalu Allah Ta'ala ketika mana sihir kata jom lawan, Musa kata tak apa, you sebut bila, anytime, anywhere,
Lagi bagi. Ha? Tak apa weh. Ikutlah apa. Apa nak buat bila buatlah. Jadi dibuatkan tempat yang terbuka. Syarat dia tempat mesti terbuka kata Firaun. Aku tak nak tepi-tepi dalam longkang, dalam gua aku tak nak. Nak buat ni tempat terbuka. Sebab apa? Suruh orang tengok. Kalau tempatnya hang tipu. So tempat terbuka. Akhirnya siapa nak mula dulu? Musa berkali sihir. Nak? Musa kata tak apa, hampa buat dulu, aku kali sihir. Pun keluarlah ulang campak tali jadi ulang. Buat banyak ulang. Nabi Musa pening nak buat macam mana? Masa tu Jibril datang turun, dia kata campakkan tongkat. Pum campak. Dia campak tongkat tu, Allah dengan takdir Allah jadi ulang. Ular tu pula besar dan memakan ular-ular yang kecil. Ahli sihir, dia memang spesialis sihir kan? Tahu selalu, ni bukan sihir. Sebab ular sihir tak boleh makan. Ular sihir sebab dia sihir saja. Dia mengaburkan mata kita. Dia bukan ular, dia benda lain. Dia kaburkan mata kita nampak serupa ular. Serupa ular. Sebab dia panggil silap mata. Mata kita yang salah. Betul? Nampak tak? Jadi dia automatik orang yang mula mengetahui siapa Musa ni tahu dah. Sebab dia spesialis. Oh, dia kata ni bukan sihir ni, jenis dah lah boleh makan. Besar pula tu. Jadi ternyata akhirnya kalah sihir. Macam tu juga dengan Quran. Nah, baik. Mari kita tengok ni. Perkataan labisa ini ialah baju. Allah Ta'ala kata wala talbis. Jangan pakai. Jangan pakai. Kan ada buku tu, Talbisul Iblis, pakaian setan, nampak? Ada buku Baik. Jadi Allah gunakan perkataan pakai. Jangan pakai yang hak dengan yang batil. Kalau terjemah ikut orang panggil wording. Wording terjemahan wording translation dia ialah jangan pakai yang hak dengan yang batil. Tetapi diterjemah jangan mencampurkan. Sebab apa? Kenapa dia tercampur? Kenapa dia pakai? Bila sebut pakai, warak pandai, faham. Okay. Dinamakan jubah. Maknanya daripada atas sampai ke bawah mesti bentuk jubah. Baru orang panggil jubah. Okey, tulis iklan. Menjemput ke majlis walimatu urus. Nah, pakaian baju Melayu sepasang. Bila sebut baju Melayu, disebut baju saja kan? Baju Melayu. Ada orang sebut baju Melayu, seluar Melayu, sampai Melayu. Ada? Tak ada. Hamba faham dah ni. Aku tergedik-gedik saja, hamba tak faham, berat. Nah, dia susah nak faham. Nah, bukan sebuah nyanyi Korea, tak faham pun bergium. Nah, baik. Jadi bila sebut pakaian ialah sepasang baju Melayu bagi lelaki dan baju kurung. Makna bila baju kurung mestilah daripada atas sampai bawah. Kalau hanya pakai baju yang kurung kemudian pakai seluar jeans, itu tak nama baju kurung. Kamu telah menyalahi undang-undang jemputan kahwin tadi. Hang sebut baju kurung, ni baju kurung dah. Hang kena sebut kain kurung. Ni orang tak sihat perempuan ni. Jawab tanya macam mana? Nampak tak? Maknanya bila Allah Ta'ala kata jangan campur hak yang batil, macam tadilah. Pakai jubah, lepas tu kat luar pakai kain plekat. Orang kata apa? Nah, tengok, tuan-tuan senang, kenaling. Tak sihat, otak masuk air. Macam tu juga. Kalau dah sebut baju Melayu sepasang, ada? Faham-faham je lah. Kena baju Melayu sama dengan hak baju. Kemudian pakai sampin, nama dia baju Melayu sepasang. Kalau pakai baju Melayu tak sampin, menyalahi etika pemakaian jemputan tadi. Jadi kita faham, bila Allah Ta'ala kata jangan pakai hak batil, maknanya kalau kau terima Islam, A to Z mesti berpandu Islam. Tak kira lah berapa persen, 0.01 ke 0.01 ke. Faham? Faham tak? Itu ni nerang ni. Nah, macam baru ni masa agih banjir, ada 4-5 orang duduk belakang sikap saya dengan saya tu. Lalu satu kawasan tu banjir habis, hapus kubur tu.
Dia kata, Allah Ustaz, habis apa kubur mati belaka. Tersilap cakap. Orang kubur tu kalau tak banjir pun dia memang sudah mati. Tapi dah terbiasa cakap. Kan bila sebelum tu dia tengok rumah banjir hapus-hapus kan, dia kata habislah Ustaz, macam mana sekolah hapus ni kan. Sampai kubur ni tu hapus kubur. Apa hapus kubur tu begitu. Kalau tak banjir pun memang tempat orang mati. Kesilapan Jadi ini membuktikan bahawa Al-Quran itu ialah mukjizat. Bukan saja-saja Allah gunakan kalimah itu. Baik, mari kita tengok ni. Kalaulah betul Quran ni Muhammad yang cipta, Quran yang ada ni tak betul sebagaimana yang Syiah mendakwa. Dia kata Quran ada ni banyak lagi ayat Nabi sorok dia. Nah, pula Osman pula yang buat. Osman ni buat banyak tolak ayat-ayat, dia kata yang mengiktiraf Syiah sebagai ajaran yang betul. Itu sebab depa nampak kita tak betul. Sebab yang susun Quran ni ialah bukan ahli Syiah. Ini hujahnya kan. Jadi kita mengkaji secara ilmiah. Nah, ni kira macam seminar terbangsa jugalah ni. Ya? Sebab sini pun ada kan, ada Jawa, ada Banjar, international tu. Jadi kalau betul lah penurunan Al-Quran itu adalah susunan Osman, susunan Nabi, maka akan bercelaru. Maka mari kita tengok. Kalau tak celaru, bermakna Al-Quran ini mukjizat. Mai. Pertama sekali mari kita tengok hubung kait antara ketiga-tiga nama surah ini. Surah yang pertama, surah apa nama dia? Surah apa yang pertama? An-Nas, betul? An-Nas, Qul a'udzu bin-nas. Itu An-Nas, Selepas An-Nas, Al-Falaq. Selepas Al-Falaq, Al-Ikhlas. Baik. Kita tak kaji lagi hubungan antara ayat dengan ayat ketiga-tiga surah ini. Kita cuba nak kaji nama saja hubungan. Dan nama-nama surah ni bukan Nabi yang cipta. Masa turun ayat, contohnya turun ayat Qul a'udzu, bukan turun satu surah Qul a'udzu tu. Qul a'udzu itu turun berhari berbeza-beza setiap ayatnya tu. Okey, hari pertama turun Qul a'udzu bin-nas malikin nas. Contohnya gitu. Kan? Malaikat kata ini surah An-Nas. Selang 4-5 hari misalnya, turun pula Allazi yuwaswisu fi. Padahal antara itu turun ayat-ayat lain tu. Kan? Hari keempat tu balik Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, diberi kata ini surah An-Nas. Nampak? Faham ya? Angguklah sikit. Nampak pening macam ni. Baik. Jadi kita tak nak kaji. Belum kaji lagi, bukan tak nak, belum sampai antara satu ayat kita nak kaji dah sebut namanya saja. Kalau manusia yang cipta, tak mungkin seteliti ini akan wujud kesinambungan dan hubung kait. Baik. Nas dalam bahasa Melayu apa dia? Manusia. Dia nas tu bau buah. Nas adalah falak. Ada situ tulis subuh, subuh. Waktu subuh. Ya. Al-Ikhlas, keesaan Allah, Esa. Nampak? Nampak tak apa connecting antara nama surah? Tak nampak sebab tu belajar. Kalau nampak, tak belajar. Nampak? Nah, manusia ni siapa? Kita. Takkan pandai zoom manusia. Nah, manusia. Subuh, waktu. Asa, Allah. Apa kaitannya? Allah Ta'ala nak beritahu sebagai manusia, dikira permulaan hidup manusia bila? Subuh. Betul tak? Subuh. Itu permulaan hidup manusia.
Dia tidur malam, habis dekat itu dah. Besok hari baru. Tak baru. Hari. Jadi manusia ni, manusia yang betul, apabila bangun saja pagi, dia mestilah mengingati Tuhan dia. Sebab tu orang yang tak sembahyang subuh, dia masih lagi tidak ada kehidupan. Dia tak ada kehidupan. Sebab awal hidup manusia dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tersebut, awwaluddin, perkara pertama dalam agama ialah ma'rifatu Rabb. Perkara agama pertama sekali, engkau kena kenal Tuhan. Selagi engkau tak kenal Tuhan, maka engkau tidak ada agama. Bukan tahu. Tahu dengan kenal lain. Kau tahu tak Siti Nurhaliza? Tahu. Kau kenal tak dia? Tak kenal. Kau tahu tak K-pop siapa? Tahu. Penyanyi Korea yang pop. Tapi kau kenal tak siapa mereka? Kenal tak siapa K-pop siapa? Tak kenal. 80% K-pop adalah penyanyi gereja. Ada agenda Kristian. Yang kita tergedik-gedik kena cium Tuhan. Cium dia mak tak ada apa, tenang. Itu. Mak kita cium nak balik ke L. Nak balik nama mak pun cium dari. Kena cium Korea tergedik-gedik ni. Tak apa tak? Jadi kita tak kenal. Jadi manusia ini dalam hadis kursi yang lain pula, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang pagi-paginya merungut tentang kejadian Tuhan, dia sebenarnya cuba protes aku, kata Allah. Bangun-bangun pagi, nakulah miskin aku, nakulah sakit aku, merungut tentang takdir Tuhan. Padahal siapa yang jadikan dia miskin? Siapa yang jadikan dia sakit? Allah kan? Kenapa merungut? Bila merungut, Allah Ta'ala kata, engkau tidak mengesahkan aku. Nampak connecting antara nama surah? Naik, tanya orang perempuan pula. Dia belajar dengan banyak jenis fikir lain. Surah An-Nur. Sebelum surah Nur, surah apa? Surah Mu'minun lah. Selepas surah An-Nur, surah apa? Suratul Furqan. Ingat? Betul lah, tak perlu. Yalah, sebulan sekali belajar. Minggu sekali pun lupa. Ya? Tengok. Mula-mula di sini An-Nur. Surah yang Nabi suruh kita ajak anak perempuan kita dan ajak bini kita. Surah Nur. Nabi suruh. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Sebelum surah Nur ialah surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fil lagwi mu'ridun. Selepas surah Nur ialah surah Furqan, yang maksudnya pemisah. Al-Mu'minun orang beriman, An-Nur cahaya, Furqan ialah pemisah. Kita ambil connecting antara nama surah ni. Dah nampak dah cantiknya susunan Quran tadi. Tak sebagaimana didakwa oleh musuh Islam. Baik. Apa kaitannya? Al-Mu'minun ialah orang yang beriman. Nah, sifat orang yang beriman ini, orang nak beriman ni dia akan mendapat cahaya. Cahaya apa? Cahaya Allah. Cahaya Allah tu nama dia hidayah. Okay? Maknanya orang beriman yang sebenar, bila padanya ada hidayah Tuhan, bila dah dia ada petunjuk Allah, barulah dia kenal Furqan yang baik dengan yang buruk. Kan Furqan ni kan pemisah. Nampak kaitan ni? Itu baru dari sudut nama surah. Belum lagi kita antara satu ayat dengan satu ayat. Orang beriman yang sebenar apa dia? Yang dapat hidayah.
Bila dia dapat hidayah, barulah dia tahu mana baik, mana buruk. Nah, adalah Quran sebut, apa dalam Quran? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa nak beriman, ni jalan. Siapa-siapa nak kufur, ni jalan. Baru kita tahu. Bukan semua ikut kita saja dah. Nampak tak? Itu kaitan pertama, ya. Mai pula kita tengok kaitan antara tiga tugas ini berdasarkan ayat 1 dengan ayat 1 dengan ayat 1. Baik. Tolong baca, ya. Nampak dah buat, akak, Akak nampak muda sikit, dalam memaki, Malah pula tu benar. Baru ni dia buat banjir, dia panggil saya tu. Tapi bagus juga kan, bawa betul. Ini abang-abang kan, habis pula dulu. Ayat pertama surah Nas, apa dia? Okay. Kul a'udzu birabbin nas. Perempuan tak ada buku tafsir, tak ada. Bulan depan nanti bagi kat dalam store. Dia nampak ada buku tak apa, walaupun tak faham. Baik. Ayat pertama Falaq. Kul a'udzu bi. Dan ayat pertama Ikhlas ialah Kul huwallahu ahad. Baik. Kul huwallahu ahad. Lamu kan? Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Rabbin nas. Rabb di sini maknanya apa? Yang menciptakan. Dia ada rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Sini ada belajar tauhid, ada kan? Baik. Senang, dah belajar senang, nampak? Kenapa tak disebut kul a'udzu ilahin nas? Kenapa tak disebut kul a'udzu ilahin nas? Dan dia tidak sebut nas ini sebagai mukmin atau muslim. Kul a'udzu birabbil mu'minin. Ada tak? Ada kan? Kul a'udzu birabbil muslim. Tak. Kul a'udzu birabbin nas. Dia guna Rabb. Rabb ni apa dia? Tuhan yang mencipta. Sebab apa? Bila sebut manusia, tak kira beriman, tak kira Islam, tak kira kafir, dia akan mengakui yang buat alam ini adalah Tuhan. Sebab itu dia guna Rabb. Rabb ini ialah pencipta. Dia tak guna kul a'udzu ilahin nas. Sebab ilah ini lain lagi. Ilah ini meyakini bahawa alam ini diuruskan oleh Allah. Rezeki Allah Ta'ala buat. Semua adalah Allah yang buat. Nampak? Bukan sekadar alam ni buat. Peraturan yang ada kena ikut Allah. Rezeki mari pada Allah. Ini ilah. Tapi orang kafir percaya tak ni? Tak percaya dia. Yang dia percaya yang buat alam ni Tuhan Allah. Ini bagi Tuhan Allah. Nampak? Tapi pergi ke benda lain, dia kata tak, peraturan ni kita yang buat. Orang beriman tak boleh gitu. Peraturan yang Allah ada peraturan, ikut. Yang Allah bagi izin buat, mungkin kau boleh buat. Yang Allah dah tentu, tak boleh sebenarnya. Mencuri potong tangan, dia kena ikut. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jangan duk cara lah 01 dan 001% ke. Benda tu kan dah terang awal-awal tadi kan. Baik. Itu dia. Kemudian yang kedua, Kul a'udzu birabbil falaq. Apa terjemah dia? Aku berlindung dengan Allah yang menguasai subuh. Falaq ini kan subuh kan? Falaq ini adalah subuh. Baik.
Kenapa? Kenapa aku berlindung dengan Tuhan? Qul a'udzu birabbil falaq. Tuhan yang menciptakan subuh. Subuh ni Allah yang buat. Subuh ni Allah yang buat. Cumanya bagaimana manusia hidup di subuh tu? Allah juga. Contoh, ketika mana Allah Ta'ala suruh Nabi Musa kan, lepas dia tampak orang tu mati, orang tu kan? Nampak tak? Dia tampar tu mati orang tu. Nah, itu sebab ketika mana ahli masyar kan, ketika mana minta dah tak tahan dengan masyar, pergi pada Adam, pada Izin kan, minta tolonglah jumpa Allah, pergi jumpa Allah, tolong segerakan kami ni tak tahan dah ni kat mahsyar kan. Pergi Nabi Musa jawab apa? Engkau pergilah cari nabi lain. Aku tak mampu. Kenapa? Aku pernah membunuh manusia. Dan antara yang dia hujahkan kan. Kan? Nabi Nuh pun kata hampir jumpa orang lain. Aku tak boleh. Aku pun ada buat salah. Aku doa supaya turun balak habis semua. Banjir semua. Kan? Jadi masing-masing ada kan. Jadi lepas Nabi Musa tampak orang tadi mati budak ni. Mati. Bila mati Firaun marah. Sebab yang dimati itu kroni dia. Memang kronik kau-kaunya. Jadi dia marah. Lalu dia nak bunuh Nabi Musa. Ketika itu, tuan-tuan sekalian, Allah perintahkan Musa, pagi-pagi besok keluar daripada bumi Mesir. Keluar subuh. Nah, jadi mesyuarat telah putus antara Firaun dengan tetangguasa dia. Dia kata besok kita akan bunuh semua Bani Israel. Pagi esok subuh. Waktu subuh bunuh semua. Apalah? Arahan nampak subuh dulu subuh kan. Lari pun subuh, nak bunuh pun subuh. Tapi Allah Ta'ala mentakdir. Hari itu ada ulama kata Allah panjangkan waktu sebelum subuh. Panjangkan malam. Panjangkan malam bagi Firaun, tapi cepatkan subuh bagi Nabi Musa. Akhirnya ketika Firaun bangun, dia tengok Musa dengan Bani Israel tak ada arah. Istilahnya macam bangun lambat lah istilahnya. Tapi sebenarnya tak. Allah panjangkan malam itu kepada Firaun dan menyegerakan subuh kepada Nabi Musa. Maka subuh Nabi Musa yang Allah suruh keluar, dia pergi keluar. Tetapi Firaun dan angkatan tentera dia kelewatan bangun. Nampak? Jadi nak tunjuknya subuh pun aku punya kata Allah. Betul? Terjemahan ya? Okey. Qul huwallahu. Dalam surah Ikhlas, satu-satunya surah yang tak ada kena-mena dengan ayat. Surah An-Nas ada kan? Qul a'udzu binnas. Ada kalimah nas. Surah Falaq ada kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kalimah falaq kan? Ini mana kalimah ikhlas? Qul a'udzu bil ikhlas. Satu-satunya surah yang tak ada kena-mena dengan ayat ni surah. Ingat tu, bulan depan mereka saya tanya soalan. Baik, dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yakni Allah itu esa. Bukan satu ya. Esa. Sebab kalau sebut satu, lepas satu ada dua. Sebelum satu ada ahad, itu bukan satu. Dia esa. Bila esa apa dia? Tak ada. Depan tak ada, belakang tak ada. Esa. Isa lain. Itu nama orang. Nah, ataupun ikut juga tak nak isi. Baik. Faham ya? Itu berat sangat ya tuan. Aku tengok muka korang macam bening je. Tak apa tak. Kalau kata saya tengok ni, nanti sebalik sebab dia buat kajian balik untuk supportan tukar. Kenapa? Macam kasar masing-masing muka. Jadi kaitannya, pertama sekali manusia. Setiap manusia dia akan melalui waktu subuh. Ada tak orang tak melalui waktu subuh? Cuma dia sedar tak sedar subuh tu buat dia. Tapi waktu subuh tu kau jaga ke kau tak jaga, subuh tetap ada. Tak sedar subuh maknanya tak kita lalui subuh. Kan? Macam orang kata tu
Orang kata apa tu, mati dalam tidur kan. Seronok Ustaz ya, mati dalam tidur. Apa seronok kan? Mati dalam tidur. Dah tu, apa seronok kan? Dia mesti tak melalui sakaratul maut. Kau tahu kan? Sebab kau tidur mati. Orang yang mati tidur tadi, dia mati masa kau pun tidur juga. Sebab tu kita tak tahu bentuk sakarat dia. Ternyata sebelum mati mesti dapat sakarat. Mesti. Nah, setiap kematian itu kata Nabi mesti dilalui dengan sakarat. Sakarat ni maknanya kemabukan nak mati. Maknanya ujian, dahaganya, laparnya, tengok muka malaikat, ini wajib dilalui oleh makhluk sebelum mati. Dan tu apa yang mudahnya? Tak ada mudah. Dia mati masa tidur tu, dia lalui. Engkau yang tak tidur. Sebab engkau tidur, tak ada kaitan. Saya tanya tuan-tuan, kenapa ikatan kain yang bawah, lutut, pinggang, bahu, pada diikat dengan ikatan hidup? Sebab kapan? Ikatkan dengan ikat hidup kan? Sebab apa? Itu satu lah. Satu lagi, sebab dia mati. Sebab tu ikat hidup. Kalau orang hidup ditangkap, kena ikat mati. Oh, dia tak lari. Nampak? Tengah-tengah. Tapi tengah-tengah yang berilmu. Nampak? Tanya anak kita, kenapa ikatan kapan tu diikat hidup? Dia tak jawapan ilgam tu lah. Dan saudara jawab tu, sebab nak buka, mungkin dia buka kan? Dah ikat mati. Dah nak buka, mati pula kita nak buka. Yang kedua, sebab orang tu mati. Dia tak perlu ikut mati sebab dia pun tak lari kan. Tapi kalau kita tangkap orang hidup, itu makin ikat mati. Kan tidak, dia lah lari. Jadi setiap manusia dia akan melalui subuh ya. Macam subuh. Dan ingat tuan-tuan, waktu manusia kena benda kejahatan dua waktu. Marilah tantau ke, sihir ke, dia satu waktu. Wa imma subuh, wa imma maghrib. Ini penting ni tuan-tuan. Nampak tak? Tengok, angin ahmad bila orang percaya? Waktu ni subuh. Angin ahmad bukan stroke ya. Stroke bukan angin ahmad. Ejaan pun lain lah. Stroke angin ahmad lain. Angin ahmad ni sebutlah hadis. Satu jin yang bernama Ahmad merah. Jadi kalau dia langgar kita, langgar sini sini habis. Langgar sini sini habis, langgar sini sini habis. Dia langgar. Kita ada doa Nabi ajar untuk menghindarkan angin Ahmad, bukan menghindarkan stroke. Stroke tu kau kolesterol, stroke. Saya kan stroke kan, main stroke kan, semat kolesterol. Yang banyak, tengok kolesterol 9. Baik. Jadi subuh dengan maghrib. Sebab tu nak maghrib Nabi kata masuk rumah, tutup pintu. Lepas maghrib, barulah kau boleh buka pintu, kau boleh buka tingkap. Nabi sebut dalam hadis, jangan benarkan berjalan waktu senyum. Sebab di sini banyak setan. Jahat. Kita dah waktu maghrib tu yang paling special. Betul mamak tak balik. Itu sebab tu lupa maghrib. Baik. Jadi semua manusia akan melalui waktu subuh. Sama ada engkau sedar tak sedar, engkau boleh subuh. Maka tidak ada lah manusia yang lebih baik setelah dia minta lindung daripada Tuhan manusia yang menciptakan manusia. Dia minta lindung daripada Tuhan yang memiliki subuh. Tuhan itu tidak lain adalah Wallah Ahad. Itulah Tuhan yang sebenar, yang kau boleh lindung daripada subuh. Kalau kau pergi berlindung dengan Tuhan selain daripada Allah, maka kau tak selamat. Tak, bangun-bangun pagi mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin, mambang mabuk. Tak jadi. Tuhan itu adalah Allah. Sebab itu terletak pada surah yang ke-3.
jalinan. Nampak tak hubungan dia tuan-tuan sekalian? Ini keajaiban Al-Quran. Lalu kenapa kita nak ragui Quran lagi? Sampai duk kata Tuhan ni tak suruh buat gini lah. Kenapa? Siapa kita yang nak nafikan apa yang terkandung dalam Quran? Siapa kita? Baru satu ayat kita dah nampak hebatnya Quran ini. Kalau Quran dah hebat, mestilah yang menciptanya lebih hebat. Tak? Tak, Ferrari tu hebat, kata Ferrari Ferrari. Mestilah penciptanya hebat. Takkan bengong nak kerja ni. Nampak tak? Hebat kereta apa kereta? Abang motor apa? Tuan-tuan, motor Ducati. Nah, hebat Ducati kan? Dah. Mesti penciptanya hebat lagi. Takkan bengong pada motor. Nampak? Ini dia. Jadi, nah. Ayat yang kedua, sambung bulan depan. Penat dah berdiri. Orang duduk pun penat, diri penat. Boleh nampak saya bukan nak baca tafsir Quran, ada kelas tafsir tu. Ni saya nak tengok, saya nak ajar tu jalinan dan sebenarnya apa Quran sebenarnya. Rahsia di sebalik kerahsiaan Al-Quran Al-Karim. Cakap dulu lah, jumpa lagi ni kan. Jadi sebagai maklumat ramai orang mesej macam mana sekolah kita bukan sekolah saya. Sekolah kita semua alhamdulillah. Sekolah kita baru ni tak ada apa-apa. Jadi cumanya air tu naik lah. Tapi tempat tu paling tinggi. Dia nak tengok kerdau tu lumpuh tak lumpuh, tengok air dekat sekolah saya. Kalau sampai air hapus kat sekolah saya, ke sekolah kita tu, maka kerdau akan habis. Tapi alhamdulillah di sekolah tu naik setakat lutut je. Tak lutut je air dia. Saya aduk cuma nak masuk tu tak boleh. Cumanya sebelum saya pergi umrah tu, memang saya dah beli barang. Kapan, plywood, simen saya beli lah. Cuma simen tak sempat hantar sebab hujan. Sebelum tu saya kena jangan hantar lagi, takut lori tak boleh masuk dekat. Besi pun 60 tan pun saya kena jangan masuk lagi sebab takut lori dekat tanah lembek. Tiba-tiba banjir. Yang dah beli ialah papan, plywood. Hari pertama sampai tu saya duduk atas pagar sekolah tu. Sedih pula. Habis dah papan. 2 hari lepas tu surut. Tempat sekolah kita tu paling lambat naik air, paling cepat surut sebab dia tinggi. Orang lain tak surut lagi, dia sudah surut. Jadi alhamdulillah, semua perkakas yang kita beli tu tak pergi ke Sungai Pahang tu. Walaupun sekolah saya tu enggak ada Sungai Pahang. Pintu keluar tu betul-betul Sungai Pahang. Semua lekat dekat pagar. Dan plywood tu, kayu-kayu semua boleh guna macam biasa. Papan-papan kayu white yang sebab nak halangkan beam tu kan, pun dikutip boleh pakai lagi. Alhamdulillah, barakah duit sumbangan tuan-tuan yang ikhlas. Kebetulan pula sebahagian duit tu yang saya beli tanah tu duit tunai, tak sempat banking. Pergi bayar kat awal tu dia RM100. Ayah, ini macam mana dah bayar dia. Jadi daripada penderma, saya tak sempat banking, saya nak pergi umrah kan. So bayar. Jadi mungkinlah insya-Allah keberkatannya maka sekolah kita alhamdulillah selamat datang. Dan jalan seperti biasa. Yang lain tu masya-Allah lah kampung tu bergaul. Ya, macam-macam. Cuma beberapa pengajaran lah yang kita nak ambil. Banyak. Pertama ada satu taman di Semedok di Keledau ni. Agak perumahan mewah sikit lah ya. Agak mewah lah. Okay, rumah semua lok-lok banglo semua ya. Kereta pun boleh tahan. Tapi tak kena banjir. Cuma tak boleh keluar, tak boleh masuk je. Terkepung di air. Jadi selepas 3 hari tu baru kita boleh masuk dengan bot apa sebagainya. Saya masuk sendiri. Bawa apa? 3 botol air mineral 1.5, 5 bungkus Maggi, 1 tin biskut. Bagi tempat itu, dapat air tu pakat menangis belaka. Nangis. Sebab apa? Tiba. Pengajarannya apa dia? Ada kala waktu duit ada, kenderaan ada, tapi tidak ada nilai. Nak pergi kedai, jalan putus. Kedai yang ada, kenalah banjir. Apa guna duit masa tu? Bagi air mineral 3 botol. Bukannya benda yang mahal-mahal macam ni. Si Master. Betul ni, si Master. Si Master tu bukan mineral kan, dia drinking aja tu. Betul tu. Menangis tuan-tuan, dapat air tu menangis. Syukurlah ustaz dia kata datang bagi. Terjawab tu persoalan kan.
kadang-kadang duit kita di dunia Allah tunjuk dah tak guna duit. Jadi sebelum duit tu tak berguna, gunakanlah untuk kita membuat sesuatu yang berguna selepas kematian kita. Sekadar itu dulu, faham-faham saja. Tuan-tuan sekalian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam wa ila liqa'u insyaallah. Aqimus shalah.